أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. صدق الله العظيم. Sidang hadirin medan ilmu yang saya hormati, baru ini selesai untuk sesi pertama. Pada hari ininya, pada paginya mau dikenaki untuk mengambil tempat sesi kedua, di mana seperti biasa dalam kuliah-kuliah sebelum ini kita banyak meneliti dan memahami wasiat ataupun pesanan-pesanan yang berguna, yang penuh berhikmat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pesanan-pesan ini berupa perkara-perkara penting yang sepatutnya kita ambil cara, kita ambil berat dalam masa hidup kita ni, kerana masa diberi pada kita tidak lama, begitu sebentar saja. Abir sabil, kita menyeberangi jalan ataupun kita menyeberangi sungai. Itu gambaran yang pernah digambar oleh Rasulullah SAW. Hidup atas muka dunia ni sebentar, terutama kita umat Nabi Muhammad SAW, tak beri lama. Nah, berbanding dengan umat-umat sebelum, seperti umat Nabi Nuh alaihissalam, dari masa yang panjang sampai 900 tahun puas hidup, tak tahu nak buat apa. Nah, tetapi bagi umat Nabi Muhammad tidak panjang, kerana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus Nabi Muhammad ke dunia ini melainkan membawa rahmat yang terlampau banyak. Rahmat, hubungan antara satu sama lain cepat, diberi ilmu, alamal insana ma lam ya'lam. Tuhan ajar kita apa yang kita tidak tahu, peringkat demi peringkat, perubahan demi perubahan, sehingga kemuncaknya umat Nabi Muhammad merupakan umat yang berilmu, yang tahu, pandai. Maka tidak perlu panjang hidup atas muka dunia. Nak berhubung dengan orang pun mudah. Nah, mudah, tidak payah. Sama ada secara lain atau tidak lain, boleh berhubung. Jadi pada pagi ini hamba akan beri fokus satu wasiat Rasulullah SAW berasas kepada rawi yang dibawa oleh Muaz bin Jabal. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala: Ya Rasulullah awsani. Qala: a'budallaha ka'annaka tarahu wa'dud nafsaka fil maut wa in syi'ta anba'tuka bima huwa amliku bika min hadha kulli. Qala hadha wa asyara biyadihi ila lisanihi. Gitu. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan, kerana dia minta Rasulullah beri pesan pada dia, ataupun minta Rasulullah beri sesuatu pesanan yang terbaik untuk dia. Sebagai Nabi,
Apa pesanan dia merupakan benda yang berhikmah. Sebagaimana membaca ayat tadi, ayat dan permulaan tadi, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasula. Sesungguhnya telah memberi kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin ketika mana Tuhan membangkitkan di kalangan mereka rasulan, seorang rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW, daripada kalangan mereka itu sendiri, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Mana hikmat ilmu yang mari di Rasulullah ini, ilmu yang amat berguna untuk kita pegang dia, untuk kita amal dia, menjadi sebati dengan hidup kita sebagai orang mukmin. Jadi oleh sebab itu bagi para sahabat yang faham benda ni, dia minta lah, kita mari nanti rahsia dulu, tak, orang ajar dulu, bagi sahabat dia cari gapo yang paling baik atau sesuatu benda apa yang patut kita terima pagi ni. Bagi seorang sahabat, dia tidak memberi ruang masa tu, ada masa ruang saja. Dan Rasulullah dia minta lalu, ya Rasulullah, tolong bagi tahu gapo gak benda hang nak buat pagi ni. Ini sikap yang ditunjuk oleh para sahabat, sangat menitik berat tentang ilmu, nak tahu benda-benda yang boleh kira-kira dia boleh pegang, kira-kira dia boleh pakai nak semasa hidup dia atas muka dunia. Di mana Rasulullah SAW, a'budillah ka'annaka tarahu. Maknanya Rasulullah kata, Rasulullah berpesan, beribadatlah kepada Allah seolah kamu melihatnya. Memang tak boleh lihat, tak, kita tak boleh lihat Allah. Nabi Musa nak lihat Tuhan pada ketika tu, Rasulullah, Allah Ta'ala tunjuk ke bukit saja, tak ada tengok Tuhan pun, sudah pun pecah bukit dan sebagainya. Tetapi bagi mengukuhkan, bagi mengawal kita, diri kita ni dalam melaksanakan ibadat dan tanggungjawab ni, biar berasa kita tengok dia, biar ada seolah depan. Memang tak boleh tengok, tapi biarlah mari dalam kepala kita, perasaan kita bahawa kita boleh berhadapan dengan dia, ka'annaka, seolah-olah, bukan hak sungguh. Kenapa? Nak kawal kita. Macam kita kata orang kerja lah, kalau ada tok mandu ke, bos dia ke, dia buat kerja malik lah, tak? Buat kerja comel, tidak curi masa, bertanggungjawab. Maka kita mendidik hati kecil kita, mendidik tanggungjawab kita biar macam tu. Rasulullah kata, ka'annaka tarah ya Muaz, seolah mu tengok dia. Ini. Sebab apa yang disebut di sini ada hubung kait, di mana Jibril alaihissalam mari jumpa Nabi. Kita ingat lagi dia, tanya Rasulullah tentang Islam, tanya Rasulullah tentang iman dan tentang ihsan. Ingat tak dalam kita belajar dah, mula-mula kita belajar hubungan rukun iman, rukun Islam ni, hadis itu mengemukakan di mana Jibril mari jumpa Rasulullah, dia tanya, tanya Rasulullah, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ini ada kaitan dengan ihsan, kita akan sebut di sini. Selain daripada kita beriman, selain daripada kita buat tuntutan daripada rukun iman dan rukun Islam, selagi kita kena ada ialah ihsan. Ihsan ini termasuklah sebagaimana hamba sebut tadi, dia dipesan Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal, a'budillah ka'annaka tarahu. Seolah dia tengok kita. Wa'dud nafsaka fil mauta. Mau baca dia punya hadis dulu, kita terjemah dulu. Wa'dud nafsaka fil maut, ataupun buat persiapanlah, buat persiapan diri kita untuk mati.
ni teringat mati dah. Untuk mati. Kerana tak ada orang atas dunia ni tak mati. Nah, hari-hari kita tengok orang mati. Tapi Rasulullah ingat. Kerana ada orang terlupa. Orang terlupa kemati. Nah, orang terlupa kemati ni orang banyak lah. Nah, dia makan halal pun, makan haram pun dia makan. Betul pun dia pegang, salah pun dia pegang. I am Muslim, I love Hindu. Tu. Ada nak tengok apa jenis orang. Saya seorang Muslim, saya pada Hindu. Ini zaman hari karuknya memikir manusia dalam menghadapi zaman-zaman yang seperti hari ini nak campur aduk habis. Ini pentingnya kita dibimbing oleh hidayah Allah, dibimbing oleh wasiat-wasiat pesanan-pesanan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah kata wa'dud nafsaka fil maut, buat persiapan atas diri kau untuk mati. Ini peringatan orang Islam dah. Ingat mati. Apa kita buat pun kita ada penghujungnya. Wa in syi'ta amba'tuka bima huwa amliku bika min hadha kulli. Sekiranya kamu mau, kata Rasulullah, aku ingin memberitahumu bika min hadha kulli, nak beritahumu tentang perkara yang sangat perlu kamu kuasai seluruhnya. Rasulullah, aku nak beritahu yang perlu kamu kuasai seluruhnya ialah yang kamu perlu tahu, kamu nak tunjuk yang perkara yang sangat perlu kamu kuasai seluruhnya. Wa qala Rasulullah wa asyara biyadihi ila lisani. Rasulullah kata, ni kena menguasai sepenuhnya lidah ni. Kata orang Melayu, kerana lidah badan binasa. Selain pada itu, Rasulullah memberi wasiat menjaga ni, jaga lidah. Bercakap kena berhati-hati. Setiap sesuatu kita bercakap itu melambangkan hati perut kita, pegangan kita, sikap kita, penampilan kita, semuanya mari sini. Sebab kita manusia ni yang paling kira hebat ni, ya Allah Ta'ala buat ni, qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita boleh bertutur, kita boleh memberitahu apa lintas dalam kepala kita, dan kita boleh bermunakik dengan antara satu sama lain. Ini nikmat yang tidak diberikan makhluk lain. Selain kita boleh royak hak kita letak dalam kepala kita, ala tubuh kita, ala badan kita, kita boleh tulis pula. Ini semua nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada manusia saja, pada kita saja. Jadi beri masa pendek saja, tak lama duduk sini. Sebab tu Rasulullah kata wa'dud nafsaka fil maut. Dan Rasulullah kata juga, aku nak beritahu kamu ya Muaz bin Jabal, kena kawal, kena memiliki, kena menguasai. Dia tunjuk wa athara biyadihi ila lisanihi, dia tunjuk per lidah dia, kerana lidah inilah yang berbicara, yang akan ada kesannya, ada efeknya kepada orang lain. Baik, saya cuba ingin nak mengupas sedikit berhubung dengan anta'budu annaka tarahu ni, di mana dia duduk pada peringkat untuk yatahaqqaqul ihsan alladhi ana Rasulullah, untuk kita menguasai, kita dapat ihsan yang disebut dalam Rasulullah sebut apabila ditanya oleh malaikat fi ijabatihi indama sa'alahu Sayyidina Jibril alaihi salam an ihsan, faqala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita nak masuk situ sikit, dari segi pencerahan, dari segi lebar sikit
perbincangan kita tu dari segi ihsan yang disebut tadi, kerana kita capai, kita kena capai situ, kita beriman, kita melaksanakan segala tuntutan Allah. Selagi biar sampai terikat kita Allah, kita tengok Allah seolah-olah kalau kita tak boleh tengok dia, sah dia tengok kita. Biar duduk situ. Kalau memang kita tak boleh tengok Allah, memang kita tak boleh tengok, tak boleh lihat Allah, tetapi sah Allah tak tengok kita. Ini pasti dia masuk peringkat muraqabah. Dalam kita ngaji dalam hadis Riyadhus Shalihin ada muraqabah, yang kita kira Allah Taala sentiasa melihat kita dan sentiasa mengawasi kita dan sentiasa memerhati kita. Kalau duduk situ rasa sedap lah sikit. Duduk mana pun, duduk sorang ke, duduk lagu mana ke, dalam keadaan ke mana ke, dalam sirri ke, zahir ke, dalam kita duduk dalam keadaan sembunyi ke, kita sentiasa melihat, sentiasa mengingat bahawa Tuhan itu dalam memerhati kita. Ini semua tujuan untuk memberi nilai tambah pada kita manusia ni lah. Nah, biar ada peningkatan darajat dia. Dia. Ataupun maqam dia, kedudukan dia. Sebab kata para ulamanya, inna lil abd fi ibadatihi thalathu maqamat. Kata para ulama, kita nak tengok, kita nak nilai seorang hamba terhadap Allah dalam melaksanakan tugas dia, ada 3 peringkat. Itu dah. Kita ni sebagai hamba Allah, di segi makamnya, apabila kita sentuh dalam masalah adih ni, kita lihat dia kata dia in anna lil abdi fi ibadatihi thalathu maqat. Kita ada 3 kedudukan. Pertamanya la an yaf'alha 'ala al-wajh alladhi yasqatu ma'ahu talab. Kita buat satu tuntutan tu atas rasa kita nak kira selesai aja. Ni dia mau kena semaya, semaya lah, takbir lah dia, ada kiblat lah dia, baca Fatihah lah dia, salirah semua dia tutup, dia buat segala tuntutan rukun tadi dan wajib, habis. Itu satu tahap kira-kira nak sudah je. Kalau semaya dah, amal semaya dah. Setahu mana semaya dia memberi kesan, itu soal kedua. Itu makan pertama. Mungkin hak ni dia tidak boleh jadi inna salata tanha 'anil fahsya'i munkar. Kita Allah Taala pun jadi iqamah solat, iqamah semaya kita diri semaya, buat semaya ni ada matlamat yang begitu baik. Selain daripada kita nak tunjuknya kita patuh pada Allah, dia boleh memberi kesan yang besar pada masyarakat dan pada diri dia sendiri, ialah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini dia. Kalau masyarakat dan sebuah masyarakat tu banyaknya maksiat, banyak yang melanggar undang-undang Allah, banyak betul perkara-perkara yang tak betul, sah kita kena buat satu andai bahawa masyarakat itu semayanya peringkat, mungkin tak semaya pun ada, mungkin tak semaya, mungkin tak solat. Kalau solat pun peringkat pertama, peringkat kira-kira nak selesai saja, nak selesai, mayah dah, tak masalah lah. Itu peringkat pertama. Mungkin peringkat ini tidak boleh memberi kesan yang dalam masyarakat, tidak boleh mencegah daripada kemungkaran. Tetap juga sebagai ustaz kata nipunya, merasuahnya, apa dia dengar wujud ni, dia dengar dalam masyarakat. Jadi untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang benar-benar aman, ini maka Islam mampu untuk menyusung masyarakat supaya menjadi masyarakat yang baik. Yang kedua dia kata ay yaf'alha kadzalika wa qad istaghraqa fi bihalil kash al mukashafa hatta ka'annahu yara Allah wa hadha maqam Rasulullah kama jaa fi qawlihi
wa ja'altu qurrata 'aini fi shalah. Yang kedua ialah dia buat sebagaimana tadi, sempurna, selagi dia terasa bahawa dia seolah-olah melihat Allah. Itu lain. Dah jauh dah. Dia berbeza dengan pertama. Yang kedua ialah sekiranya dia rasa tidak, yang ketiga, sekiranya dia rasa tidak dilihat oleh Allah, Allah Ta'ala lihat dia dalam melaksanakan kerja seperti solat kita ambil mudah dah, puasa ke haji ke apa, Allah Ta'ala lihat dia. Waktu tu dia masuk dalam sifat muraqabah. Mari muraqabah, bahasa dalam bahawa kita diawasi, kita dijaga, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap keadaan. Maka sahnya ada kebaikan-kebaikan yang terlampau banyak kepada manusia seperti itu. Ia boleh menyebabkan siapa berperingkat ni, dia kata boleh bawa kepada ad-darajatul al-arf billah, nama dia. Baru siapa satu peringkat tadi, kalau kita boleh rasa dalam melaksanakan ibadat kita bahawa Allah Ta'ala tengok kita, dan kita puasa kita boleh tengok tapi kita boleh tengok, tapi Allah Ta'ala memang tengok kita, sentiasa mati kita, dia boleh siapa peringkat disebut sebagai al-arifin billah. Nak sampai sini boleh insya-Allah. Insya-Allah. Apabila kita ikut jujur-jujur yang telah kita belajar. Nah, pertama kita kena faham. Bersama-sama mudah dalam masalah solat ni, kita kena mengikuti, memahami apa yang dibaca oleh imam. Sekuat-kuatnya kita kawal diri kita tu bersama imam. Tidak memberi ruang untuk kita keluar daripada suasana solat itu. Sebab tu antara disiplin ulama-ulama kita sebut kan, waktu kita berada di puasa qiyam, kita kena berada, pandangan kita berada di tempat sujud, supaya kita tidak lenggak tengok tukak terbuh tu. Kalau tengok tukak terbuh dia jauh lalu, kayu cengahnya, lari mananya, buat lari jauh. Sebab tu dalam disiplin kita kena tengok kita pada tempat kita sujud. Sujud tu kalau tengok sejadah ke, buat sujud ni, kalau sejadahnya lari pula ke Iran ke mana pula. Sebab tu kita kena putih, sebaiknya putih. Tempat kita sujud putih, supaya kita boleh kawal dalaman dan luar kita. Untuk peringkat kita benar-benar menjadi hamba Allah yang nak bermunajat dengan dia. Nak melahirkan manusia yang berkualiti. Bukan saja dia boleh kerja dengan baik, bukan saja dia tidak makan rasuah seperti Ustaz tadi, bukan saja dia tidak salah guna dia punya kuasa yang diberi pada dia. Dia juga waktu itu dia begitu tinggi martabatnya, maqam dia, dipanggil ala arifin billah. Arif billah ini apabila kita lihat kesan dia, orang yang arif billah yang kita sebut serekah tadi itu, yang ada 3 perkara tadi itu, fa'ilaka hadha ta'rif hatta takuna minhum amalan la qawlan, supaya kita sampai satu peringkat bukan saja kita sebut, kita berkata sebut khusyuk ke, khusyuk dalam sembahyang, kita tahu sebut khusyuk dalam sembahyang, tetapi kita tak dapat laksanakan. Bagi mereka ni dia memang dapat qaulan wa amalan. Kita nak sebutan dan perbuatan kita, bukan sebutan saja, kita mampu untuk buat, kita mampu untuk jadi seorang yang benar-benar bermunajat Allah SWT dengan yang dikehendaki oleh Allah. Maka waktu tu dia kata al-arif billah man iza zakarallah iftakhara. Ni orang ni orang ni apabila disebut saja Allah, iftakhara, dia berasa agungnya Allah, hebatnya Allah, kuasanya Allah. Ini diri dia. Orang ni apabila Allah Ta'ala kata aqimus salah wa atu zakah, memang dia buat. Kalau kata as-sariqu was-sariqatu faqtu aydahuma, mari pula ayat berhubung dengan kesalahan jenayah. Misalnya as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki, pencuri perempuan,
apabila sabit kesalahan, faqtu aydihuma, maka hendaklah dilaksanakan proses pemotongan tangan. Apabila bercukup dia punya syarat-syarat, rukun semua cukup, melaksanakan, maka dia orang ini tidak terasa susah, tidak terasa berat, tidak terasa pelik, dia boleh terima. Nah, ni sibuklah kalau kita nak laksanakan ujian syariah ni. Hari-hari tanya hamba, bila nak buat? Baru ni dah banjir, baru ni tak buat, baru ni kata nak buat 29 bulan kita nak masukkan dawai. Sebenarnya kita nak melengkap, nak pencerahan hak 1993 Kanun Jinayah Syariah 2, kita nak buat pindaan baru ni 2014, persiapan kita untuk melaksana dia. Tapi oleh kerana banjir, hamba tangguh. Kerana banjir luar biasa, sebagaimana tuan-tuan tahu, amat luar biasa. Musibah yang Allah Ta'ala kena kepada kita amat luar biasa. Ada hikmat-hikmat tertentu yang kita kena pegang. Lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Nah, qul lan yusibana, kata Muhammad, lan yusibana, tidak akan kena pada kita ni selama-lamanya illa ma kataballahu lana. Allah telah memberi suatu ketetapan dah. Ini akidah kita pegang dulu. Huwa maulana, ada. Dialah pelindung kita daripada segala perkara kesusahan. Jangan waktu susah terlupa pada Allah. Ingat manusia saja, ingat keberah saja, ingat kesading saja, tak ingat kepada Allah. Sebenarnya Allah Ta'ala mari satu musibah tu untuk uji kita, sebab kita ni diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu suasana ni memang kita diajar oleh Allah. Sesuatu peristiwa berlaku ni diajar oleh Allah supaya kita, orang yang tidak kena ni bersyukur dan membantu, orang yang kena musibah bersabar dan minta bermunajat dengan Allah. Kerana dia kata, demi sesungguhnya kami nak uji kamu. Walablukum bisyai'in minal khawf, sikit rasa takut. Allah takut hilang barang, takut rosak, takut tak boleh tu, takut tak boleh, itu ujian. Wal ju' dapat. Jadi bagi orang yang beriman mudah. Jadi orang tak ditanya apa, bila lah, macam mana lah, benda biasa saja. Maka kita pun buat keputusan akan masuk dalam Dewan Biasa pada Mac ini, 16 Mac ini, untuk kita buat pindaan ataupun beberapa pencerahan dalam perkara-perkara yang mungkin dalam perbincangan jawatankuasa teknikal hudud ada perkara-perkara perlu diperjelaskan. Itu saja. Dan apabila digazet nanti, persiapan untuk kita laksana. Yang hak membawa private bill itu benda lain, tak berkait dengan ni. Untuk mendapat kebenaran daripada parlimen itu benda lain. 355 dengan 76A itu berasingan. Jadi nerayaknya bagi orang-orang yang sapa peringkat al-arifu billah, apabila sebut Allah, dia rasa hebat, berasa kagum, berasa kita Allah Ta'ala mempunyai kuasa penuh. Ialah ada kun fayakun, kuasa untuk meretak peraturan pada manusia. Kalau Tuhan berhenti buat garam, Tuhan berhenti buat gula, Tuhan berhenti buat tebu untuk kita nak mani, tak kira Tuhan terhenti buat satu perkara untuk kita ambil. Nah, Tuhan berhenti, Tuhan pandai, lebih hebat, lebih pandai, arif, lebih kita kata lebih segala-galanya dah. Maka Allah Ta'ala ni lah juga yang reti buat peraturan pada manusia, sebab kita ni Tuhan buat. Kalau Tuhan buat, dia reti lah letak mana kita untuk baik. Kalau kita tahu dah kita perlu kepada karbohidrat, Tuhan buat padi, Tuhan buat gandum. Untuk dapat gandum, untuk apa padi, bukan boleh mari gitu. Kita manusia kena kita kena bajak tanah, kita ada benih, kita kena tanam, kita kena baja, kita kena jaga. Maka juga kita sebagai dalam peraturan undang-undang.
Kita kena buat undang-undang, kita kena laksana, kita kena pelaksanaan. Nah, Allah Ta'ala Maha. Jadi bagi orang yang ada arif billah, iza nazar, iza zakara nafsahu i'taqar. Orang ini, orang yang lekap hamba sebut tiga tadi, yang sebut awal tadi, yang sebutlah hadis tadi. Apabila sebut diri kita, Allah rasa kecilnya kita, rasa lemahnya kita, segala-galanya Allah Ta'ala beri pada kita. Nak bernafas pun kita tahu tak ada nafas, nak cari nafas dekati tak ada. Nak salah mari senok perut, nak buat mana? Salah makan watimu tu biar watimu nak buat mana? Nak makan watimu tu biar watimu. Selak kita. Tak dapat sikit pun zat dia. Tak ada lama kita lembek, letih. Nah, mana apabila sebut kita ni satu makhluk yang begitu kerdil, yang tidak upaya nak buat benda-benda yang luar biasa, tak boleh. Kita tak tahu apa berlaku dalam belakang kita, tak tahu. Benda gaib. Sana benda gaib hari ni ke ataupun akan datang. Contohnya kata dalam pejabat tu apa berlaku? Orang duduk tidur ke misalnya, kita tak tahu. Nah, orang buang ke kita tak tahu. Sebab kita lemah. Lebih-lebih lagi benda gaib. Benda-benda akan datang. Contohnya dia kata tak terhenti uruh banjir mari di Kelantan. Nak uruh mana benda tu hati orang awal-awal lagi. Royak ni hujan nak mari ni sebanyak mana? Tidak diberitahu. Kita buat persiapannya sebagaimana biasa. Biasanya sesebuah sekolah tu kita letak 200 orang. Untuk 200 orang makanan, bekalan kepada masa banjir tempat tertentu. Dah mari 2,000 orang. Semua orang kena berlaku. Terpaksalah kita ambil masa untuk memulihkan benda ni. Benda di luar daripada keupayaan kita. Tuan-tuan tahu ke? Amo panggil sebanyak 10 jabatan. Selepas banjir, amo panggil 10 jabatan untuk beri taklimat. Kenapa banjir besar gelima ni? Selain pada takdir Allah kita terimalah. Itu daripada yang Allah Ta'ala buat untuk kita. Mari semua jabatan, jabatan meteorologi, jabatan JKR-nya, PTG-nya, tenaga nasionalnya, airnya, GPS-nya, mari berlaku. Kesimpulannya ramai-ramai kata, pertama sekali kerana fenomena hujan lebat yang berlaku di selatan Kelantan. Apabila mau sebut selatan tu, orang dari lain jadi pelik. Berapa ni? Selatan tidak daripada utara ke selatan. Patutnya sungai ni daripada selatan ke utara. Kita Kelantan daripada selatan daripada utara ke selatan patutnya. Tapi tidak. Kelantan kita daripada selatan ke utara. Berapa puas sungai atas dunia ni Kelantan daripada selatan ke utara? Sungai Nisa, Sungai Kelantan sah. Sebab tu kemarin berkelantan minum air sungai Kelantan tak sekelik dulu. Dah, nak air sama. Sebab kita pergi Mesir lah. Kita minum air sungai ni, Allah nak pergi sama Mesir. Mari Kelantan, si minum air sungai Kelantan, sah, tak usah balik lalu. Dan SKMK lalu. Jangan sungai daripada selatan ke utara. Biasa utara ke selatan. Nah, di mana Sri Gunung Gagau pada 21-23 bulan Disember kita dapat sukatan air satu hari 507 mm. Satu hari. 3 hari kita ambil sukatan situ 21-23 1295 mm, sama dengan 64 hari hujan. 3 hari hujan sama dengan 64 hari hujan. Ini fakta. Di mana Gunung Gagau ni 4,524 kaki tinggi daripada arah laut. Maknanya gini, apabila hujan lebat sana terlampau tinggi, dia jadi macam air terjun mari kepada dua sungai, Lebir dan Sungai Galah. Dah mari hot tu dua-dua dari segi biasanya kalau Sungai Lebir 38 meter dia punya tinggi, baru ni berapa? 46 meter, melebihi 8 meter tinggi air. Boleh ambil bawahnya dengan tangan. Maka siapa nak urus air ni?
Nak urus air ni tak reti kajian urus air ni. Masya Allah. Bercakap biar ada hikmat. Dah. Ikut dah jaga. Ya. Jadi bagi orang yang ada ilmu a'udzubillah, iza zakar nafsu fa ikhtakara. Apabila sebut diri kita ni, kita berasa kecil, kita rasa lemah, kita berasa kurang. Memang kurang. Nah, memang kurang. Kita tak tahu bagaimana marinya air liur apabila ada wapau depan. Tak seperti wapau depan, koyok-koyok. Dia dengar air liur. Kita tahu main mana ni belakang ni. Kecilnya kita tak tahu apa sebabnya mari dah ni. Tuhan mari azam untuk menghancur, buat per untuk apa ni dipanggil untuk menghancur tu, untuk mendapat pemakanan tadi tu sesuai dengan air liur. Buat iklan dah. Allah. Mata kita tak pernah kawal. Berapa kali kelip saya apa. Salah tak kelip lagu mana? Allah. Ni mana kecilnya kita, kerdilnya kita. Kita boleh bergerak dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah. Kalau Tuhan buat kaku, beku sudah. Tarik saja di sebelah kiri ni, kena stroke sudah, tak ada kecek dah. Tak ada kecek nak buat mana. Dah. Iyazubillah min zalik. Seperti mana yang telah berlaku pada Al-Fadhil Tuanku Wajih Mak Daud Iraqi kita. Kena stroke sebelah kiri. Teluk sebelah kiri tak ada kecek. Itu dia punya sistem yang Allah Ta'ala buat ala kepala dalam tubuh kita. Kalau sekarang kena sebelah kiri memang tak boleh kecek. Segala ilmu yang mau tanya dia habis dalam ni. Sekarang ada masalah mak Ustaz, ada masalah ni ilmu gini. Dia pun beritahu nak boleh ke nak tak boleh, dia kata. Makna orang ni ada ilmu abang sahabat dalam kepala dia. Ilmu sahabat dalam kepala dia, hadis dalam kepala dia. Boleh akak, tapi ni dengan sedikit saja Allah Ta'ala kena kita hilang ilmu yang bergedung ilmu itu sudah hilang. Tak dapat kita manfaat lagi. Oleh sebab itu jagalah kesihatan kita. Orang-orang berilmu itu jagalah. Supaya kita dapat manfaat agama kepada masyarakat kita, kepada siapa saja. Ilmu yang Allah Ta'ala beri mesti disebar. Baik. Wa iza nazara fi ayatillahi i'tabara. Itu dia. Apabila dia lihat di segi tanda-tanda kebesaran Allah, sama ada tanda-tanda kebesaran Allah tu atas kauniyah ni, atas dunia ni, ataupun ayatullah dalam kitab Al-Quranul Karim. Ayatullah, ayat-ayat Allah. Ayat Allah ni sama ada anak kauniyah ni, di depan kita. Peristiwa berlaku, gapo berlaku, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ya kita kira, kita fikir, kita rasa kagum, kita rasa hebat, ya kita tak boleh nak buat. Nah, kita pun fikir. Nah, kita kata lai Zamzam lah contohnya. Orang pergi Mekah tu, pergi Zamzam. Berapa juta ya? Berapa juta orang minum Zamzam dalam satu masa? Musim haji 2 juta orang hujaj. Orang tempat dia, orang Madinah, orang Mekah dia tak pernah kering. Ayatullah. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Apabila dia ingat saja minum air Zamzam, dia kata a'tabara, dia pun ambil satu iktibar. Allah tak usah beri email juga, klik biru juga. Misalnya katalah, misal minum air Zamzam, berdoa dia depan Kaabah, balik biru juga. Nak mana? Dia ambil iktibar daripada sesuatu yang berlaku. Ini atas dunia. Banyak benda-benda berlaku yang pelik-pelik, yang memberi sesuatu kepada kita untuk mikir. Nah, supaya kita tidak tutup. Sebab itulah oleh Al-Quran, banyak dalam surah-surah Al-Quran itu kita tengok, seperti surah Sabbih rabbikal a'la alladzi khalaq fasawwa, itu banyak. Nah, wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Itu wa ila wal, kenapa kamu tak tengok, kenapa kamu tak fikir, kamu tak kaji. Nah, wa ila al-ibli kaifa khuliqat,
Tak tengok utang aku buat lagu mana, tapak dia lagu mana, gong dia atas belakang lagu mana, panjang ke tak panjang, dia jalan siari ke semua malam. Itu semua ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah yang sepatutnya kita menguasai dia untuk memberi kekuatan kepada kita. Itu dia, untuk jadi orang al-arif billah. Wa iza zakara nafsu istaqara wa iza nazara fi atillahi antabara wa iza hamma bi ma'siyatin aw syahwatin az-zajar. Apabila dia tu nak buat, mari nak buat maksiat, mari nak buat benda-benda yang salah, mari nafsu dia nak menguasai nafsu dia, tubuh dia tu, tengok orang pun comel ke apa gitu gini, mari lah. Ataupun syahwah dia tinggi, az-zajar, dia terkanjar sekali, terkanjar dia, Masya Allah. Macam cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, apa masa tu dengan jenis automatik dia eject keluar. Kita kata orang ada atas krisi aircraft tentera tu, apabila berlaku sesuatu kecemasan, dia tendai keluar. Macam itulah orang yang beriman, orang yang ada ma'arif billah ni, apabila dia setuk, kita sebagai manusia ada nafsu, kita ada semua ada kemahuan, tapi nafsu nak tu benda tak boleh, benda yang salah, benda yang tak betul dengan kehendak Allah, waktu tu dia tertendai keluar. Ini orang yang ma'arif billah. Tidak apabila kau khorkak cuba sekali, ada mana dia tertendai keluar. Ini sifat-sifat yang ada pada orang yang dipanggil al-arif billah. Ini kekuatan ada bagaimana? Tadi daripada punca, daripada kita beribadat pada Allah, seolah-olah kita tengok dia. Kalau dia tak tengok dia, tengok kita. Ada ihsan. Kekuatan ihsan ini boleh memberi kesan yang begitu hebat kepada kita untuk jaga kita. Ada sahabat tanya Rasulullah dalam hadis yang panjang, patut panjang lagi kita nak sebut ni. Apabila sebut tentang syahwah tadi, kata sahabat, warada annabi sallallahu alaihi wasallam qala lahum, apabila tu Rasulullah tanyalah sahabat Sayyidina Ali nya, Sayyidina Umar nya, Sayyidina Uthman nya, dia jawab belaka. Akhir jawapan Rasulullah berhubung dengan dunia dan gapo ni, kata Rasulullah, wa ana uhibbu minni dunyakum, ada pun aku suka di kalangan dunia kamu, pertama at-tayyib, benda-benda yang baik. Madu benda baik, benda baik. At-tayyib, makanan-makanan yang berkhasiat, kenderaan yang baik, benda yang baik, udara yang bersih. Ini Rasulullah suka. Tahu ke tuan-tuan, untuk bersih sungai kita, dan bertanya GPS, nak bersih sebagaimana hari ini selepas banjir, bersih kiri kanan dia. Hak tu menyebabkan terlampau banyak seluk dengan lumpur mari di kapal mana, kapal laut tu, sampai ke satu meter. Sebab dia ambil kiri kanan, dah bawah ni, mari habis. Sekarang ni sungai bersih comel. Amo tanya GPS dulu sebelum ni, berapa kalau kita nak cuci sungai kita 1 kilometer? Dia kata lebih kurang 1 juta Ustaz, nak bersih sungai. Kita ada 800 kilometer masuk sungai Galas, sungai lebih, sampai sungai Kelantan. Lo ni bersih. Amo minta GPS jaga betul-betul, jangan lagi buat rumah atas rizak jalan, atas rizak sungai. Minih dia molek nak buat mi, kau nak buat kapal Allah ni nak amin. Itu di segi ada kebaikan. Dia tak baiknya rumah orang hilang, harta orang tak ada. Ini ada dua perkara yang berlainan. Baik, kita segi panjang. Ana uhibbu min dunyakum at-tayyib, benda yang baik. Rasulullah kata, ambo suka benda baik. Makanan-makanan yang berzat, walaupun tak banyak. Tak. Wan nisa, perempuan. Dia sebut perempuan. Rasulullah suka perempuan, suka wanita, suka muslimah. Mari puak-puak orang tali barat ni kata, nafsu besar, dia kata. Dia tulis nafsu besar. Rasulullah an-nisa ni isteri dia, bukan orang lain. Rasulullah sangat sayang pada isteri dia. An-nisa, bagi orang-orang menonton, dia kata dia mempersendak Rasulullah kata,
Ini yang Nabi bernafsu, dia kata. Sedangkan Rasulullah raya itu an-nisa, itu maknanya isteri dia. Wa ja'altu qurtani fi salah. Sebab sininya Rasulullah kata, kenapa Rasulullah sayang pada perempuan, isteri-isteri dia, tidak sebagaimana yang dibuat oleh musuh-musuh Islam, supaya menjadi contoh kepada para sahabat bagaimana kita mesti memuliakan orang perempuan, yang salihat. Jangan menganggap dia tu sebagai koli kita ke, orang pergi di rumah kita ke, orang suruh kita. Tidak, dia pasangan hidup kita. Ya, kita mesti menghormati dia, hidup bersama aman damai dan sebuah rumah yang dikenakan oleh Islam. Tu. Sebab tu Rasulullah kata, kana yang suruh ilaiha, ada orang melihat perempuan sebagai hamba, ada puak dia sebagai harta, dia boleh jual beli. Tak, nak berniagakan dia. Yang Rasulullah pun royaklah, kita orang Islam, orang yang sayang kepada isteri kita, sayang perempuan kita. Wa ja'altu qurtani fi salah. Dan selagi aku suka, kerana Tuhan beri aku ni orang yang amat tenang dalam semaya. Qurratu ayun, memang tenang. Dia memberi satu kebahagiaan waktu dia boleh qurratu ayun fi salah. Antara hadis yang kamu dapat Nabi itu. Keluarnya ialah wa iza zakara zunubahu istaghfara. Apabila disebut tentang dosa kita, sebab itu dalam kita perlu berhalaqah sebenarnya. Rasulullah banyak buat halaqah, macam kita berkumpul bila 10 orang ke 20 orang, kita muhasabah, kita bincang, ambil hadis, kita bincang. Apabila kita bincang-bincang sebut dalam perbincangan itu kena kita, dia aku buat salah benda ni. Apabila siapa perikat tu istighfar, terus dia istighfar, dia tidak bertahan lama, dia tidak degil, astaghfirullahalazim. Dia terus beristighfar. Wa iza zakara afwallah istabshara. Apabila dia disebut saja tentang afwallah, keafuan Allah, istabshara, dia merupakan mendapat satu berita yang amat-amat dia suka. Ini bagi orang-orang yang kita kira ada di dalam kalimah al-arifu billah, orang yang mengenal Allah, berpunca daripada dia. Rasulullah kata tadi dalam hadis yang pendek tadi, dan insya-Allah Rasulullah tunjuk wa asyara biyadihi ila lisanihi, insya-Allah kita akan jumpa lagi kuliah akan datang lah. Setakat itu dulu, merasa kadar daripada dulu. Apa yang baik itu tapak-tapak kita kongsi bersama, apa yang tidak baik itulah ketepikan. Aku qauli hadza astaghfirullah lakum wa jami'al muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله. Takbir.